Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi, sabahul khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Insya-Allah para penonton, sama-sama kita sentiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukti kesyukuran kita. Dan alhamdulillah pagi ini, pagi subuh ni dalam Assalamualaikum subuh, alhamdulillah dapat kita berkumpul lagi bersama-sama secara langsung daripada studio TV Al Hijrah. Insya-Allah hari 6 November 2022 bersama dengan 11 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Dan pagi ni, pagi-pagi ni lagi lah. Ni selepas subuh ni ada yang baru balik daripada masjid, ada yang baru lepas solat berjemaah bersama keluarga, ada yang baru lepas mengaji, baru lepas berzikir, tengah siapkan sarapan di hujung-hujung minggu ni. InsyaAllah yang sedang berehat bersantai, kita nak bersama-sama dengan anda untuk kita cerita pagi-pagi ni. InsyaAllah kita nak buka minda kita, insyaAllah, dan juga kita nak menambah ilmu berkenaan dengan bumi Syam dan juga sejarah para anbiya. Dan pastinya kita akan bersama dengan ustaz yang kita jemput khas pada hari ini, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fadhil Yahya, yang juga merupakan penceramah aman Palestin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz bagi berpagi-pagian bersama dengan kami dan juga penonton TV Al Hijrah. Jadi Ustaz, kita nak cerita dengan tajuk ini bagi tahu tadi berkenaan dengan bumi Syam dan sejarah para anbiya. Yang mana kita tahu bumi Syam ini amat tinggi nilai sejarahnya berbanding tempat lain. Apa yang menyebabkan nilai itu, nilai bumi Syam itu lebih tinggi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kak Emi dan juga sidang penonton bersama dengan kita pada pagi ini, pada awal-awal pagi lagi. Alhamdulillah, yang mana pagi ini kita bicarakan satu tempat, satu bumi yang kita disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dan dibicarakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang begitu banyak dengan pelbagai riwayat. Bila sebut tentang bumi Syam ataupun bumi para anbiya ini, pasti ianya ada kelebihan berbanding dengan bumi-bumi yang lain kerana dia ada bersumberkan daripada dalil-dalil yang sahih. Antaranya kita lihat bila sebut tentang bumi Syam ini adalah bumi para anbiya. Kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di dalam Al-Quran dalam peristiwa yang pertama, yang kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Isra ayat yang pertama, bagaimana peristiwa Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam ayat ini Allah Taala mengatakan bahawa berlakunya satu perjalanan Isra baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke satu tempat iaitu Masjidil Aqsa. Dan di sini menunjukkan bahawa satu tempat, ada dua tempat yang Allah Taala bicarakan ditambah dengan keberkatan allazi barakna haulahu linuriyahu ila akhir ayat. Nak katakan bahawa di sini Allah Taala spesifikkan dua bumi ini. Yang pertamanya Mekah Al-Mukarramah, kita ketahui bahawa tempat itu barakah, adanya Kaabah, dan yang keduanya adalah Nabi SAW dibawa jalan ke Masjidil Aqsa. Bermakna Masjid Aqsa ini berada di kawasan mana? Kawasan bumi Syam. Dan kalau kita tengok, kadang-kadang orang bertanya, kat mana ni Ustaz bumi Syam ni? Sebab kita bila sebut tentang bumi Syam ni, ramai di kalangan kita akan tengok, melihat sirah baginda Nabi SAW, yang mana Nabi SAW sendiri pernah pergi berniaga di bumi Syam. Kalau kita tengok dalam aturan ataupun dalam perjalanan baginda Nabi SAW itu sendiri, Nabi SAW pernah masuk ke bumi Syam lebih kurang 3 kali. Pertamanya ketika mana baginda Nabi SAW ketika mana kecil, bersama dengan bapa saudaranya Abu Talib, yang mana kita tahu peristiwa yang mana Abu Hairah seorang padri minta Nabi balik bersama dengan Abu Talib. Itu yang pertama. Yang keduanya, Nabi SAW pergi ketika mana berniaga barang Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Ini yang kali kedua Nabi SAW masuk ke bumi Syam. Dan yang ketiganya adalah pastinya dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj berlaku di bumi Syam. Itu yang pertama berdasarkan dalil. Dan begitu juga kita melihat bahawa bumi itu juga didiami, diziarahi ataupun direhlah ataupun menjadi tempat perkembangan dakwah agama Islam itu sendiri ataupun agama Hanif itu sendiri. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 71. Peristiwa siapa? Peristiwa Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Lut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa najainahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin.
yang mana Allah Ta'ala jadikan ataupun bawa jalan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan Lut, dan dalam sirahnya, dalam sejarahnya bersama dengan Sarah, daripada satu tempat pergi ke satu tempat, iaitu allati barakna, satu bumi, fil ardil lati, satu bumi yang kami berkati. Bermakna bumi Syam ini bumi yang barakah. Dah disebut dalam Al-Quran secara jelas. Bermakna bila bumi itu barakah, didiami oleh para nabi, bermakna keberkatan, kebaikan itu sangat bertambah. Malah-malah orang beribadah dalam bumi tersebut, orang melakukan kebaikan dalam bumi tersebut, orang yang melakukan penyebaran agama, bantuan dan sebagainya, pasti di sini ada kebaikan dan kelebihannya tersendiri. Dan begitu juga dalam surah Al-Anbiya ayat 81, Nabi Sulaiman sendiri kerajaannya berada di kawasan yang diberkati. Kata Al-Imam Tabari, yang disebut berkati ini adalah kawasan bumi Syam. Dan begitu juga kita tengok tentang bagaimana pewarisan pada Bani Israel ataupun keturunannya Nabi Yaqub alaihissalam punya anak-anak, ramai di kalangan para anbiya. Mereka itu sendiri pun senang menguasai, memerintah, memimpin, berdakwah di kawasan bumi Syam ataupun bumi anbiya itu sendiri. Dan sebelum lupa, bumi Syam itu ada 4 buah negara hari ini. Kalau hari ini orang tanya bumi Syam tu dekat mana? Mungkin di kalangan kita dekat mana? Dalam sejarah kata sekian. Sebenarnya hari ini bumi Syam itu terkandung dengan 4 buah negara. Yang pertamanya Palestin, yang keduanya Syria, dan yang ketiganya Jordan, dan yang keempatnya adalah Lebanon. Maka 4 buah negara ini disebut sebagai bumi Syam itu sendiri. Itu sedikit sebanyaklah berdasarkan dalil daripada Al-Quran. Masya Allah, rupanya saya tak pernah sampai lagi ke bumi Syam, ke 4 negara ini. Kita doakan, insya Allah semoga kita sama-sama akan sampai ke bumi Syam. Jadi Ustaz, adakah yang berlaku sekarang, kan kita tengok situasi yang berlaku di bumi Syam, barangkali dia merupakan salah satu usaha untuk memadamkan kesan sejarah umat Islam yang telah sekian lama menapak di bumi Syam? Baik, bila kita tengok sekarang bumi Syam ataupun bumi umat Islam daripada kalangan bangsa Arab itu sendirilah. Bila sebut bumi Syam, pasti kita lihat kebelakangan ini banyak berlaku peristiwa-peristiwa ataupun kita katakan peperangan-peperangan. Dan bila kita lihat antara peperangan yang paling lama berlaku terhadap bumi Syam ini adalah peperangan yang berlaku di bumi Palestin. Dan kalau kita kira dan kita hitung penjajahan terhadap bumi Palestin itu sendiri, kalau kita tengok kemasukan orang Yahudi itu sendiri bermula daripada tahun 1918. Bermakna kalau sampai 2022 ini, iaitu bumi Syam salah satunya Palestin, bermakna lebih pada 100 tahun lebih. Maka di sini kita melihat bahawa strategi ataupun golongan Yahudi ataupun golongan yang tidak suka kepada agama, pasti mereka akan mencari tempat yang menjadi keutamaan kepada umat Islam. Untuk mereka ceroboh, untuk mereka melakukan kejahatan. Bermakna pada kes ataupun perkara-perkara ini sebenarnya adalah menunjukkan bahawa mereka cuba untuk merosakkan, cuba untuk menghancurkan sama ada daripada sudut identiti ataupun negara itu sendiri. Maka kita lihat bahawa perjuangan ataupun pertempuran ataupun peperangan ini sudah pasti akan bertemunya dua pihak, iaitu kelompok yang mana beriman kepada Allah dan juga tidak beriman kepada Allah. Bermakna kita yang beriman kepada Allah, kita yakin bahawa tempat bumi barakah ataupun bumi Palestin daripada salah satunya bumi Syam itu sendiri, ataupun bumi Syam itu sendiri merupakan bumi yang Allah Subhanahu wa taala berkati, yang mana akan berlakunya peristiwa-peristiwa yang sangat banyak, dan bumi itu juga direbut oleh golongan-golongan yang bukan Islam, mungkin daripada fakta ataupun daripada keyakinan mereka yang salah. Sedangkan Allah Ta'ala sendiri pun menolak mereka untuk mengambil bumi-bumi yang sebelum ini pernah diberikan oleh mereka. Bermakna di situ berlaku pertempuran, dan sudah pasti kita yang beriman kepada Allah ini, kita percaya dan yakin bahawa bumi itulah bumi umat Islam yang wajib dan perlu kita pertahankan bersama-sama. Dan secara ringkasnya, bolehkah kalau Ustaz bagi gambaran kepada kita semua berkenaan dengan seluruh umat Islam dunia pada hari ini, bagaimana sekiranya kita tak tahu langsung berkenaan dengan bumi Syam, kita lupa, kita tak ambil tahu langsung, kita tak ambil cakna berkenaan ini, adakah kita dapat membantu Islam itu sendiri? Adakah Islam akan menjadi lemah atau bagaimana? Kita Ustaz tangguhkan jawapan tu dan juga para penonton. Pagi-pagi ni kita nak mencambah idea dan minda kita berkenaan dengan bumi Syam. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini.
Alhamdulillah, kembali kita dalam Assalamualaikum Subuh bersama dengan Ustaz Muhammad Fadil Yahya, merupakan penceramah aman Palestin dan juga merupakan juara Da'i Muda Yadim. Jadi Ustaz, kembali kita kepada soalan kita tadi. Macam mana kalau kita tak tahu langsung berkenaan dengan bumi Syam? Kita tak tahu, kita tak ambil cakna kita, ataupun kita tahu tapi kita lupa. Adakah ini memberikan gambaran bahawa Islam adakah akan menjadi lemah ataupun tak tahu gapo, kita pun tak ambil tahu dan kita buat tak tahu je lah. Perlu ke kita nak tahu kenaan bumi Syam? Itu dia. Baik, berbalik kepada soalan, adakah kita perlu tahu? Pasti bagi saya lah, kita wajib kena ketahui. Kenapa? Bila kita sebut pada dalil pada soalan-soalan yang awal tadi, bila Allah Ta'ala sebut tentang bumi tersebut didiami oleh para nabi, bumi tersebut diberkati, disebut dalam Al-Quran, pasti kita ni orang yang beragama Islam, pasti kita mencari keberkatan pada mana-mana hal. Bermakna kalau Allah Ta'ala dah sebut satu tempat itu ada barakah, bermakna dia menjadi salah satu kepada kita ini untuk mencari keberkatan. Bila bukan sekadar kita pergi tempat, walaupun hari ini tak mampu untuk pergi sana, ada negara perang dan sebagainya, paling tidak kita mengambil tahu tentang bumi tersebut merupakan kewajipan kepada kita. Dan sedangkan baginda Nabi SAW sendiri menyiapkan dan memaklumkan kepada para sahabat tentang peristiwa-peristiwa di bumi Syam. Sangat banyak, antaranya diriwayatkan daripada Sahih Muslim tentang peristiwa akhir zaman. Yang mana ketika mana Nabi sebut dalam sebuah hadis yang diriwayat Muslim, Nabi kata sesungguhnya Nabi Isa AS itu diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga diturunkan indal maratul baida, satu menara putih di mana Syarqil Dimashq, iaitu di bumi Damsyik. Bermakna Nabi cerita semua ini kepada para sahabat, bermakna itu menunjukkan bahawa bumi Syam, bumi Palestin ataupun Syria ini menjadi kepentingan kepada kita untuk tahu. Tambah-tambah bumi sekarang, bumi yang sedang perang, mereka perlukan bantuan dan juga perlukan sokongan daripada kita. Ya, dan bila Ustaz cerita berkenaan dengan perang, bagaimana keadaan sekarang, situasi terkini dan juga cabaran yang dihadapi oleh penduduk di Palestin, di Syria, di Yaman dan sebagainya. Baik, bila disebut sebagai negara perang dan keadaan mereka hari ini, pasti bila sebut negara perang ini, mereka bersiap siaga dan bersedia dengan sebarang kemungkinan yang berlaku. Terutamanya kita lihat bumi Palestin itu sendiri. Dah kita lihat bahawa 100 tahun lebih penjajahan, sampai hari ini masih lagi berlaku peperangan. Walaupun peperangan itu berlaku dalam skala yang kecil, ada ketikanya berlaku skala yang besar sehingga berita-berita sampai kepada kita. Maka di sini kita melihat bahawa bumi itu tetap akan berlaku peperangan. Bila orang tanya kepada saya, bila Ustaz akan berhenti? Saya kata dia akan berhenti bila mana sudah diutus ataupun sudah meletakkan, Allah Ta'ala kata akan berhenti. Cuma di sini adakah kita ini tergolong golongan yang akan ikut bersama memperjuangkan bumi tersebut? Maka kita adakah orang yang bersama-sama ataupun orang yang sebaliknya? Maka di sinilah kita melihat bahawa pada bumi ini, bumi pasti perang, ada syuhadanya, ada syahidnya, ada jihadnya. Maka kita pun kena mengambil manfaat ataupun kelebihan daripada peristiwa-peristiwa tersebut. Allahuakbar. Ustaz, setiap orang ada posisi dia. Ada orang barangkali dia pergi sendiri ke bumi Syam ataupun kepada negara-negara yang memerlukan pertolongan. Ada orang di sini menyampaikan doa dan sebagainya. Ada orang yang memberikan sedekah. Jadi adakah sedekah yang kita berikan kepada penduduk di bumi Syam ini sebenarnya salah satu cara untuk mendidik diri kita? Bagaimana untuk menghayati perjuangan, bagaimana untuk kita menghayati pengorbanan mereka dan juga memperjuangkan Islam? Baik, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan ataupun memilih manusia ataupun kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala ni dengan membuka peluang yang sangat banyak. Macam Kak Imi cakap tadi, ada orang yang tak mampu untuk memberikan sumbangan. Dia mampu untuk tadah tangan doa kepada Allah untuk Allah Ta'ala selamatkan bumi tersebut. Ada orang yang mampu untuk travel dan pergi ke sana dan sebagainya untuk lihat sejarah dan sebagainya. Dan ada orang yang berusaha untuk mengumpulkan dana, mengumpulkan duit seperti mana kita di Aman Palestin, memberi ruang dan peluang kepada seluruh rakyat Malaysia untuk memberikan bantuan secara sumbangan itu untuk kita kata memulihkan, memberikan nafas baru, memberikan bantuan kepada sahabat-sahabat saudara Islam kita di bumi Syam itu sendiri. Bermakna semua ini
kerja-kerja kebaikan yang kita lakukan itu pasti ada ganjarannya di sisi Allah. Cuma di sini bantuan mereka kebanyakan kalau kita lihat bukan hanya semata-mata sokongan, bukan semata-mata doa, bukan semata-mata kita pergi ziarah, tapi untuk kelangsungan kehidupan mereka itu sudah pasti perlukan kepada keperluan, perlukan kepada pemulihan. Bermakna antara saya boleh katakan antara sumbangan ataupun sedekah itu adalah perkara yang saya katakan sangat penting untuk memberikan kehidupan kepada mereka, untuk membantu mereka, untuk memberikan kebaikan kepada mereka, dan nescaya kita memberikan kepada mereka dengan bantuan duit kita, harta kita, sudah pasti Allah Ta'ala memberkati harta kita dan Allah Ta'ala akan memperbanyakkan kata peluang-peluang yang lain ataupun pahala-pahala yang lain untuk bumi yang diberkati itu sendirilah. Itu dia, insya-Allah. Dan bagaimana cara untuk kita tarik kembali anak-anak sekarang, untuk kita tarik kembali Allahu Akbar. Untuk kita tarik kembali anak-anak sekarang, bagaimana untuk menghayati sejarah ketamadunan Islam yang sepatutnya kita pertahankan, dan supaya mereka ada rasa cinta dan ingin menyumbang, ingin membantu, dan seterusnya membangkitkan rasa izzah Islam itu. Baik, bila kita sebut bagaimana kita nak mencintai, bagaimana kita nak mengambil berat tentang soal negara Palestin ini ataupun bumi Syam, itu sudah pasti kita bermula dengan melihat bagaimana Allah Ta'ala menceritakan dalam Al-Quran. Sudah pasti Nabi yang kita sayang, Nabi yang kita cinta adalah baginda Nabi SAW. Dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, kenapa Allah Ta'ala bawa jalan Nabi, mesti ada sebabnya untuk kita perhatikan. Dan Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat tentang keistimewaan bumi Syam, tentang bagaimana Nabi menyiapkan bala tentera yang pernah dilantiknya, iaitu Usamah bin Zaid, untuk menghala ke bumi Syam, iaitu peperangan untuk melawan Rom dan sebagainya. Semua itu sebenarnya Nabi cerita kepada kita untuk menunjukkan kepentingan kepada bumi Syam ataupun bumi Palestin itu sendiri. Bermakna pertama kita melihat kepada dalil. Yang keduanya kita melihat daripada sudut sejarahnya, sangat hebat, sangat istimewa. Dan pelbagai para nabi yang dikatakan oleh setengah para ulama, mereka yang mana mati ataupun meninggal wafat kebanyakan ditanam ke bumi Syam. Bermakna yang keduanya adalah sumber kita adalah sejarah ataupun sirah. Dan yang ketiganya adalah bila mana kita melihat peristiwa-peristiwa peperangan yang berlaku, ingat kita melihat peperangan yang berlaku di bumi Syam atau bumi Palestin itu bukan hanya semata-mata daripada sumber kesian kita ataupun kita kata kemanusiaan semata-mata, tapi umat Islam bila kita melihat bumi Syam ataupun bumi yang diberkati itu diuji peperangan, kita lihat pandanglah bukan hanya dengan dasar kemanusiaan tapi dengan dasar akidah kita. Sebab dia ada dalil-dalil dan juga pandangan-pandangan ulama yang begitu banyak untuk kita ikat diri kita dengan bumi-bumi yang Allah Ta'ala berkati ini. Allahu Akbar. Dan Ustaz, sebagai penceramah daripada Aman Palestin, apa peranan Aman Palestin dalam membantu mereka di bumi Syam, dan kita boleh membantu Aman Palestin bersama-sama untuk membantu bumi Syam. Jadi kita nak ajak masyarakat mengenali, mendalami kisah-kisah sejarah umat Islam terdahulu, yang mana inilah antara pejuang yang menegakkan Islam di bumi Syam dan juga seluruh dunia. Baik, pertama alhamdulillah, terima kasih kepada ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak yang sentiasa mengikuti kami di Aman Palestin, dan sentiasa sudah pasti ataupun Aman Palestin itu bergerak sendiri sebenarnya atas dasar daripada kesepakatan umat Islam yang berada di negara kita ataupun di Malaysia ini. Mungkin daripada bantuan ibu-ibu, ayah-ayah yang sedang menonton dan terus berusaha istiqamah untuk membantu rakyat Palestin ataupun rakyat bumi Syam, yang mana kita sudah projekkan dengan projek yang begitu banyak. Untuk apa ni sebenarnya? Untuk kita memberikan kelangsungan kehidupan kepada umat Islam, sebab dia atas dasar kemanusiaan dan juga atas dasar akidah kita dengan umat Islam yang berada di bumi-bumi yang sedang perang. Dan sudah pasti bila kita sebut tentang bumi yang perang ini, mereka perlukan bantuan daripada kita secara konsisten, secara istiqamah. Jadi tuan-tuan, jom saya mengajak, merayu kepada tuan-tuan untuk sama-sama kita memberikan nafas baru, kehidupan baru, pada keseronokan, kebahagiaan bukan hanya pada kita semata-mata yang hidup dalam keadaan dunia yang aman, negara yang aman, tapi juga kita perlu bantu saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan kesusahan, kepayahan, yang mereka nakkan kebahagiaan, yang hari-hari mereka hidup dalam keadaan menangis, takut,
anak-anak yang memerlukan bantuan makanan dan sebagainya. Banyak benda ini kita lihat. Maka kita hanya bukan sekadar melihat, bukan hanya sekadar kita memerhati, tapi kita ambillah langkah dan kebaikan untuk kita membantu mereka, menyumbang bersama mereka dan bersama dengan kami iaitu Aman Palestin dengan projek-projek yang begitu banyak. Mungkin tuan-tuan boleh layari dan tengok di kaca televisyen itu untuk sama-sama kita menyumbang. Ingat, menyumbang itu pastikan berterusan walaupun sedikit. Ingat, duit yang datang daripada kita itu daripada sumber yang barakah, pergi ke tempat yang Allah Ta'ala berkati, pergi yang tempat yang mana pernah dilalui ataupun pernah didiami oleh para nabi, bermakna sedekah kita, sumbangan kita pasti ada nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita mendapat kebaikan bersama insya-Allah dan Allah Taala berikan rahmat kepada kita. Allahumma amin. Allahu Akbar. Itulah dia di pagi-pagi hari ini kan. Jadi Ustaz, jom kita mengajak para penonton untuk apa, kat mana kita nak bagi hari ini? Hari ini kita pilih untuk kita memberi kepada Aman Palestin dan seperti mana telah Ustaz berikan tadi detail secara di Kaca TV dan sedikit Ustaz untuk kita memberi motivasi di pagi hujung minggu ni untuk kita mengajak ahli keluarga kita untuk memberi sedekah, untuk kita melipat gandakan amalan kita dan juga kita menjadikan sedekah ini satu amalan mulia. Semua daripada kita ada rasa nak memberi, bukan rasa untuk tidak memberi. Baik, dalam agama Islam ini sendiri ataupun kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, keimanan itu tidak akan dapat dibuktikan secara nyata melainkan dengan tindakan. Itu bila kita sebut iman, pastinya dia ada taqwa. Iman itu benda keyakinan dan didasari ataupun diikuti ataupun dimunculkan dengan nilai takwa. Bila sebut takwa ni adalah tindakan pastinya. Kan? Maka bila ada tindakan bermakna bagaimana kita nak menyatakan bahawa kita beriman kepada Allah dengan makna kita sendiri bertindak. Bila kita melihat sahabat-sahabat dan saudara kita yang berada di sana, pasti mereka kadang perlukan dan pastinya mereka perlukan bantuan daripada kita. Ingat, sedekah yang kita berikan itu dapat memberikan kebaikan kepada kita dan banyak dalil-dalil daripada Al-Quran, dalil-dalil daripada hadis itu sendiri menyatakan bahawa kalau kita sumbang walaupun sedikit, Allah Ta'ala antaranya Nabi sebut dalam sebuah hadis, sesungguhnya dengan sedekah itu walaupun sebesar biji tamar, dia akan memadamkan api neraka itu sendiri dan akan memudahkan urusan kita, akan diganjari dengan pahala-pahala yang begitu banyak dan banyak kalau kita nak ikut matan-matan dan sanad hadis yang begitu banyak. Maka kita ambil peluang untuk kita hidup bersama dengan umat Islam, kita hidup bersama dengan bumi Anbiya, kita hidup bersama dengan bumi Syam dan insya-Allah kita bersama-sama dengan kami iaitu Aman Palestin untuk memberikan kehidupan yang baru, kebaikan yang baru. Sudah pasti ganjaran kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya semata mereka saja yang berjuang berjihad pada fisabilillah, dan sudah pasti orang yang berjuang dan berjihad fisabilillah itu nilaiannya di sisi Allah adalah syurga. Kita pun nak syurga walaupun kita bukan berada pada bumi yang jihad itu sendiri. Paling tidaknya sumbangan kita menjadi asbab kepada kita mendapat pahala jihad itu. Allahu akbar. Amin amin ya rabbal alamin. Ini memang betul-betul bertepatan dengan tema kita. Kita mahukan syurga, bukan kita saja yang nak syurga, tapi kita nak ajak orang sekeliling kita, ahli keluarga kita untuk sama-sama mencapai syurga. Dan antaranya jalan ke syurga dengan kita memberi sedekah dan semoga menjadi amalan yang berpanjangan untuk kita. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fadil Yahya yang merupakan pensyarah Aman Palestin yang juga merupakan juara Da'i Muda Yadim. InsyaAllah semoga dipermudahkan urusan Ustaz dan juga Aman Palestin. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dan para penonton, kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana, nak pergi makan cokodok ke, buat kopi ke, teh tarik ke. Teruskan setia bersama dengan kami dalam Assalamualaikum.